Doakan untuk kita siapkan, kita all out sekarang ni untuk kita siapkan tadarus online kita punya platform, dan esok adalah pelancaran untuk projek Madat Care, beras untuk 100,000 asnaf dan ayam untuk 20,000 asnaf insya-Allah. Esok pagi kita akan lancarkan di Mutadat Awal Center. Dan jadi terlalu too much thing to do in one time. Memang agak struggle lah. Tapi I enjoy, seronok sebab special need lah. Sebab seronok walaupun penat kan, tidur baru 3 jam untuk 3 hari ni, tapi sangat seronok untuk terus buat insya-Allah. Doalah Allah bagi kekuatan dan kebaikan untuk kita sama-sama buat manfaat insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama malam ni. Alhamdulillah. Saya mohon jasa baik kalau tak menyusahkan tuan-tuan, kalau tidak membebankan tuan-tuan untuk bantu untuk share dekat link grup WhatsApp kan. Kita ada grup WhatsApp family, adik-beradik, mak menakan, sepupu, grup makcik bawang, grup jual Tupperware, grup delivery, grup makan tak jadi hari ni, masak tak jadi, apa semua tu kita share banyak-banyak untuk orang lain pun boleh mengaji kan. Mengaji untuk kita dapat faham ilmu berkaitan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa itu makna Ramadan yang sebenar. InsyaAllah sama-sama. Waalaikumsalam Ain Mahaziz, terima kasih. Abang Syukri, Kak Saura, Fazli, Bang Nik Gerila, Allahumma salli Samad. Banyaklah yang tak lupakan juga kepada Nur Amirah Kamil. Ini di antara muka-muka yang sahabat dunia akhirat saya ni insya-Allah. Saraf Melissa, setiap malam ada mereka masya-Allah. Walaupun sibuk, walaupun dia orang ada macam-macam aktiviti, tapi still they are very strong to make sure their life full with the knowledge that can benefit them for dunia wal akhirah insya-Allah, mudah-mudahan. Muslim muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, jom kita masuk, kita menyambung bacaan kitab kita berkaitan bab pengertian puasa. Apa itu makna puasa? Kita masih berada pada bab yang kelima berkaitan kitabus saum. Kitabus saum. Saum ni adalah puasa. Kitab yang membincangkan berkaitan puasa. Semalam kita dah berbahas beberapa berkaitan. Yang pertamanya, puasa itu ada 5 kategori. Puasa itu ada 5 kategori. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama ada wajib. Yang kedua, wajib ada beberapa, di antaranya wajib ada 6 semalam yang kita sebut. Yang sunat ada 4 jenis. Di dalam 4 jenis tu ada banyak, lebih kurang hampir total ada 20. Dan malam ni kita akan menyambung sedikit untuk kita menghabiskan. Ada lagi 3 bahagian apa itu makna puasa. Apa itu makna puasa. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semalam kita dah bincang apa itu yang wajib dan kita dah bincang apa itu yang sunat. Sunat pula terbahagi, sunat setahun sekali, sunat sebulan sekali, sunat seminggu sekali, dan sunat umum. Sunat umum macam puasa Nabi Daud AS, puasa-puasa yang didatangkan dalam bentuk yang berpanjangan. Seperti mana puasa hari Rabu, ataupun puasa yang orang-orang susah yang di rumah tak ada makanan. Okey, baik. Yang ketiga, di antara yang disebutkan juga dengan puasa adalah puasa yang disebut dengan hukumnya adalah makruh. Abang Syukri, dia kata ustaz nampak letih. Semua letih. Tuan-tuan, kita duduk saja pun letih. Tuan-tuan tidur saja pun letih. Cuma macam mana mudah-mudahan setiap daripada tidur, makan, minum, kencing, berak, pakai, mengajak, semua benda yang kita buat itu adalah benda yang boleh memberi manfaat pada agama itu je. Tuan-tuan buatlah benda apa-apa, percayalah semua letih dalam hidup ni. Tuan-tuan cuba rehat esok 10 jam, letih juga. So, fikirkan macam mana dalam setiap saat kehidupan tu boleh bagi manfaat itu je. Saya doakan semua yang ada malam ni juga boleh buat benda yang sama. Bukan saya baik tak. Saya sendiri banyak dosa, saya sendiri banyak benda yang tak betul saya buat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa tersebut dengan sebab kita cuba memanfaatkan diri untuk kebaikan insya-Allah. Boleh? Terima kasih Abang Nik Gerila. Esok Ustaz launching misi murah. Terima kasih Abang Nik. Jom kita buat sama-sama Abang Nik. Jim JTT apa semua ni insya-Allah kita sama-sama buat. Bahkan yang ketiga disebut dengan apa makna puasa adalah puasa yang dari segi hukumnya adalah makruh. Apa dia puasa yang makruh? Ada 4 puasa yang makruh. Yang pertama, puasa pada hari Jumaat tanpa ada apa-apa tujuan dan tanpa didahului sehari semalam. Khamis atau sehari selepas, yakni Sabtu. Baik. Yang pertama yang disebut dengan puasa yang makruh adalah puasa yang kita ambil hari Jumaat saja. Dan hari Jumaat tersebut tidaklah bertembung dengan hari-hari, contohnya
Yaumul Abiyad tak bertembung. Hari-hari putih ataupun hari-hari gelap tak bertembung. Maksudnya dia tak bertembung juga dengan 9 Zulhijjah. Maksudnya kita ambil dia Lone Ranger. Hari tu je kita ambil untuk kita dapatkan puasa Jumaat. Maka rutin menjadikan puasa Jumaat yang tanpa dalam keadaan kita jadikan rutin, maka dia akan menjadi hukumnya makruh. Buat tak berdosa, tetapi ditinggalkan itu lebih baik. Bayangkan kita imsak anil muftirat, kita menahan lapar dan dahaga dalam keadaan benda tu makruh. Jadi sayang, sebab tu pentingnya ilmu. Baik, dia kata ustaz, macam mana untuk kami menjadikan puasa itu jadi puasa yang harus, puasa yang dibolehkan, yakni puasa yang bila buat dapat pahala. Jadi puasa yang bila dia buat dapat pahala yang solid, dia duduk tak tidak berada pada haram dan makruh. Ada syarat dia, dengan syarat dikahwinkan. Apa makna kahwinkan ni? Maksudnya kita puasa hari Khamis dan hari Jumaat, ataupun puasa pada hari Sabtu dan hari Jumaat. Maksudnya dikahwinkan 2 hari. Maka itu dibolehkan. Tetapi kalau solid puasa hanya pada hari Jumaat, maka puasa itu adalah makruh. Melainkan puasa qada adalah puasa wajib, ataupun puasa nazar itu wajib. Ataupun puasa yang jatuh pada 9 Zulhijjah, ataupun puasa yang jatuh pada hari putih. Hari putih itu jatuh pada hari Jumaat. Boleh, itu tak ada masalah. Yang kedua, puasa yang makruh adalah puasa yang berturut-turut tanpa sahur. Ni saya nak pesan ni kepada sahabat-sahabat kita yang semua. Ada satu benda yang hari ni ada jenis dia kata jenis malas sahur, maka dia sepanjang dia melakukan puasa tanpa sahur, ingat, puasa kita boleh jadi makruh. Ramadan ni baihu o baikruh, tolong jaga sahur. Tolong jaga sahur. Tolonglah. Buatlah macam mana pun, wujudkan satu grup khas ke dalam kawasan taman kita tu. Siapa yang jaga dulu, make sure untuk satu taman pun bangun. Buatlah siren ke, buatlah apa-apa benda yang boleh membuatkan semua orang bangun. Kalau orang dulu-dulu, apa yang dia buat, dia pergi ketuk tong depan rumah orang tu kan. Kalau benda itu boleh di-apply dan boleh membantu orang, make it happen. Baik, Haji Muhammad Asri, guru saya pun ada bersama kita, masya-Allah. Maka makruh berpuasa tanpa sahur yang berturut-turut. Kalau tak sengaja, tak apa. Syahizat dia kata, Am kata tahun lepas banyak terlepas sahur. Maka tahun ni cuba usahakan. Macam mana pun jangan terlepas sahur. Dia kata, ustaz, kami biasa memang pagi tak makan. Baik, sahur bukan wajib kena makan dengan makanan yang berat. Sahur sekurang-kurangnya ambil air masak, minum, ataupun makan dengan kurma. Itu sahur ni bukan wajib makan berat. Terpulang. Macam saya, family isteri saya, dia orang makan, dia macam bertembung tak. Family saya kalau buka puasa makan memang nasi. Memang kena nasi. Family isteri saya, makan dia biasanya Allahumma samad, dia makan jenis ringan. Makan mi sanggui, mi goreng, kotiau, bihun, kuih ketayak, kuih apung balik, apung lenggang, apung longgong, apa semua tu. Dia makan jenis benda macam tu. Saya mula-mula waktu kahwin tak lemak. Macam kita duk ingat, ni mungkin mukhadimah ya, duk tunggu ingat kadar berat, tak ada. Jadi tak apalah. Tapi lama kelamaan mertua saya faham, dia mesti kalau saya buka puasa biasanya dia ni. Tapi saya okey, saya tak ada masalah. Saya makan ni alhamdulillah. Saya boleh makan apa pun insya-Allah. Dan saya bukan jenis Allahumma samad cerewet makanan. Mudah jagalah insya-Allah. Saya pergi mana pun okey insya-Allah. Makan roti, saya pergi travel tahun lepas berapa belas negara pun roti lah cukup dah. Saya duduk di airport tu, saya akan beli roti banyak-banyak letak. Saya ni. Baik, pada siapa yang malas bangun, tahun ni usahakan untuk bangun. Set jam pukul 5. Kalau kita tak nak masak pun tak apa, sediakan roti atau apa-apa benda yang boleh benda tu sekadar untuk bersahur. Sahur tak wajib makan banyak. Sayanglah jadi puasa tu boleh jadi makruh. Sebabkan kita ni, dan Nabi sebut dalam hadis berkaitan melewat-lewatkan sahur, barang siapa yang bersahur ni diberikan fadilat, pahala yang banyak dan sebagainya. Jadi benda tu tolong jangan tinggalkan. Saya yakin semua kita buat silap. Sebab tu kita mengaji, tuan-tuan. Dan saya buat silap, tuan-tuan buat silap. So tahun ni kita mengaji. Sebab tu kita nak kesempurnaan Ramadan tahun ni. Semua kita bayangkan 300 orang ni nanti kan. Betul, dalam tadarus online nanti kita akan buat ada satu notification, dia akan bunyi alam. Pukul 5 pagi tu bunyi alam untuk pastikan tuan-tuan kita semua bangun untuk bersahur. Bersahur tak wajib makan benda yang berat. Kalau tuan-tuan malas masak, tuan-tuan minta kat jiran sebelah.
So tuan-tuan tok 30 hari bersahur 30 rumah tuan-tuan tok. Allah takkan dia tak bagi. Tetapi ketuk rumah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sorry tak ada nak masak, boleh tak ada tak makanan apa-apa. Tibai ya tuan-tuan kalau malas sangat daripada berpuasa dalam keadaan puasa yang makruh. Kerana tolong bab ni ramai yang terlepas pandang. Kerana maksudnya puasa yang berturut-turut. Maksud dia memang dia plan. No, jangan buat macam tu. Jadi tahun ni keluarkan daripada makruh itu pergi kepada puasa yang mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Ya Allah firman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara atau wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, jadi telah disyariatkan ke atas kamu untuk berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana telah disyariatkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Apa yang Allah janjikan? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa kita set lah. Oh tuan-tuan, best tak kalau kita buat challenge? Tak tahu ni just ni idea tuan-tuan. Lantik seorang jadi ketua kelas. Ni ke Ainul Yusri ke, Syukri ke, Nik Gerila ke. Tak kisahlah siapa-siapa yang ada. Nak dah kita lantik. Am ke. Ni ada apa ni, tak kisahlah Amira Kamil ke, Ain Mahaziz ke, tak kisah siapa. Kita lantik seorang ketua kelas sekarang, sekali lagi. And then kita pastikan ketua kelas ni dia akan selenggarakan untuk kita buat grup pukul 4 pagi. 4 AM club. 4 AM club kena pastikan semua bangun. Siapa tak bangun, kita akan buat denda. Denda dia miss sehari, dia kena bubuh RM50 dalam tabung. So kalau kita ada 300 orang, dalam tabung tu sehari 100 orang yang miss, maka kita akan ada RM5,000 untuk sehari. RM5,000 sehari tu nak buat apa? RM5,000 tu kita bagi untuk buka puasa kepada asnaf. Trust me, champion is not born from the ring. Champion is born from the routine. Tuan-tuan, champion tu, orang yang berjaya ni dia bukan beranak dalam kejayaan tu. Tetapi orang yang berjaya adalah orang yang dia merutinkan kebaikan tu dibuat setiap hari. Dia ulang. Dia jadikan sebagai habit. Baik, terima kasih Mia Muhammad. Dia share apa? Dia kata ada satu hadis riwayat Imam Muslim, dalam kitab As-Sahih Imam Muslim hadis ni. Perbezaan di antara puasa umat Islam dan puasa ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Yahudi pun berpuasa, Nasrani adalah agama Kristian, pun berpuasa. Itu ialah makan dengan sahur. So sahur tu menjadi perbezaan, menjadi penanda kayu ukur beza kita dengan agama yang lain. So sebab tu pentingnya minum air. Hafiz Zairuni dia kata dia minum air. Boleh Hafiz, tak ada masalah. Yang penting ada kita bangun pada waktu untuk sahur tu. Jadi Allahumma shalli samad, Allahumma shalli ala sayyidina dalam Allahumma shalli samad dalam saya pernah buat kepada tim Nesti, Pak Din, Fatan, Loki, tim Nesti. Walaupun dia orang buat vape, but I'm not judge person. For me, everybody the right untuk diberikan taufik hidayah. Dia orang kata ustaz, jadi kami punya panel syariah, saya kata hak tu tak boleh lah. Sebab produk yang kamu buat ni memang jam lah otak saya kalau saya jadi kan. Tapi saya kata I be friendly, saya kawan baik dengan dia orang. Kerana hampir setiap bulan kami akan kontak, saya akan turun dekat tempat dia orang bagi kuliah dan sebagainya. Jadi tim Nesti ni, dia orang ni orang kaya lah. Jadi dia berkata, ustaz macam mana kami nak betulkan berkaitan solat. So kami tubuhkan satu grup khas. Saya dengan tim-tim dia. So kita buat setiap hari kita akan buat checklist untuk check pasal solat. Siapa yang miss satu solat, denda dia adalah RM500. Tak apalah dia orang jutawan. Saya yang tak ketahuan ni, yang bukan jutawan ni meninggal. Kalau satu waktu RM500, 5 waktu sehari RM2,500, 10 hari RM25,000. 30 hari tinggal semayang, RM75,000. Memang meninggal jual buah pinggang tuan-tuan. So saya buatlah dengan grup dengan Pak Din apa semua ni. So Alhamdulillah dalam fasa pertama dia orang kata, Pak Ustaz, duit denda ni dia tinggal satu waktu letak RM500. Denda ni dia akan bawa tim dia pergi umrah. Tapi benda tu jadi bila dia kena sekali RM500, walaupun dia orang kaya, so affected, sangat affected. Tu dia macam beringat dia jadi macam alamak. So lama-kelamaan dia jadi rutin. Bila jadi rutin, tak payah ada pesan dah, dia automatik buat. So kita buatlah benda yang sama. Beberapa orang dia kata apa? Nur Amira Kamil dia kata, kalau I ketua biasa group hang. Selalu ada orang yang ambil alih. Tak kisahlah siapa pun, cantiklah tuan kita buat. RM500 pensan.
Dia kata, Ustaz banyak sangat challenge. Tak apa tuan, banyak pihak challenge. Challenge diri sendiri, dia kena cabar. Nak buat benda baik ni, mesti kena mujahadah. Tanpa mujahadah, kita takkan boleh buat. At least we throw the, orang kata kita tak lempak dadu banyak-banyak, at least peluang tu lebih tinggi. Ada 10 challenge pun, kalau satu challenge kita boleh buat, is okay. When we cannot land to the sky, at least we land to the moon. Is enough. Ni sampai tak ada langsung nak land apa, terbang pun tidak. So we try first. Boleh? Saya muallaf Magdalena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat syurga saya Magdalena, saya muallaf dan baru setahun lebih. Saya doakan Magdalena dengan semua doa sahabat-sahabat ni, Magdalena istiqamah sampai mati. Untuk kita sama-sama belajar berkaitan hukum hakam agama. Magdalena jangan bimbang, kami yang dah 3-4 pelotun Islam pun banyak yang duk haru biru lagi ni. Kami yang 3-4 pelotun Islam pun kadang-kadang ke laut lagi ni. So you are not alone. We are together insya-Allah. Kita jaga kita. Mak boleh jadi ahli politik tu. So dia kata nak tahu bab puasa, makruh dan segala. Insya-Allah Magdalena setiap malam kita akan mengaji. Saya nanti Magdalena tinggalkan nombor telefon, saya akan bagi link khusus kepada Magdalena setiap hari. Setiap hari. Dan pada tu siang saya akan minta tim saya hantar secara khusus kepada Magdalena untuk pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran for free. Jadi insya-Allah. Baik. Jadi ingat, poin dia, tahun ni pastikan jangan terlepas untuk sahur. Siapa terlepas untuk sahur, tuan-tuan sediakan satu tabung. Denda dia RM50. Denda RM50. Buat di rumah. Apa yang nak buat dengan duit RM50? Kalau 30 hari dah ada berapa? Dah ada RM1,500. RM1,500 tu kita buat infak untuk orang susah makan. Siapa orang keliling kita yang susah, kita dah ada duit yang kita allocate disebabkan kecuaian kita tinggal sahur. Sebab kita nak bezakan sahur ni, membezakan di antara puasa daripada Yahudi dan juga Nasrani. Jelas? Yang keempat, yang ketiga, puasa sepanjang tahun. Maksudnya dia direct puasa sepanjang tahun. Tak selang, tak buat apa langsung ni. Masa maka hukumnya adalah makruh. Dia nak buat rajin. Hari-hari puasa. Tapi ingat, bila tak ada ilmu, kerajinan tadi menjadikan tim tolong tulis nombor telefon ni 0178159618. Tulis nombor telefon ni, pastikan setiap hari link bagi 0178159618. Make sure setiap hari bagi secara personal. Okey, baik Mat, terima kasih. Baik, jadi puasa sepanjang tahun nak buat rajin terlebih tak boleh sebab dia jadi makruh. Makruh ni tidak haram, tapi bila elok ataupun bila ditinggalkan berpahala. Siapa yang puasa sepanjang tahun, yang tak puasa tu pula lebih baik pada dia. Sebab dia buat kehidupan dia sepanjang tahun dalam keadaan hidup dalam keadaan makruh. Tu hati-hati. Dia kata dengan ilmu tuan, saya tak pandai, saya sendiri pun tak pandai, tapi kita sama-sama usaha untuk jadi pandai. Boleh tuan? Kita saling berpimpin tangan. Kita saling tarik tangan. Hak mana reti, yang ni pandai bab berniaga, so tolong orang yang tak pandai berniaga macam saya. Yang ni pandai bab make up. Ada 2-3 orang, Aim Mahaziz dan sebagainya, orang yang pandai make up. Amira Kamil pandai make up. So, orang yang macam ni pandai make up. Hazira pandai make up. So dia orang bantu ajarkan ilmu make up kan. Daripada duk biar orang lelaki duk make up. Ingat, perbuatan orang lelaki make up orang perempuan itu hukumnya haram. Saya ulang sekali lagi, lelaki make up orang perempuan hukumnya haram. Dia ada sahabat baik saya. Alhamdulillah dia dah banyaklah berubah. Saya sebut nama, mudah-mudahan tuan-tuan boleh kekalkan istiqamah dia. Anas Zahrin. Anas Zahrin dulu dia duk make up orang perempuan, tapi alhamdulillah sejak tahun lepas bila dia kenal dan bersahabat, dia macam adik saya dah. Setiap hari dia akan mesej, dia tanya, dia kalau dia nak menangis dan sebagainya. Hari ni dia Ustaz, alhamdulillah dia tak ada engage dengan orang perempuan. Padahal dia tu make up artis yang power gila. Power gila-gila tuan-tuan. Kalau tuan tengok Anas Kosmetik tu, dah tanya, insya-Allah ramai yang kenal. Tapi alhamdulillah dia from the time being dia berubah. Dan hari ni model-model dia pun ada sebahagian. Don't judge, give a chance. Macam mana Allah bagi peluang kat kita bagi peluang kepada orang. Dan hari ni alhamdulillah dia dah tak, cuma dia buatlah tutorial. Maksudnya dia panggil makeup artist untuk makeup perempuan sama perempuan, and then dia buat dia bercakap. Apa yang nak buat. Secara tak langsung dia kill two birds with one stone. Yang pertama, dia dah menjaga hukum syariat. Yang kedua, apa yang berlaku adalah dia boleh berdakwah pula, memberikan ilmu daripada apa yang dia miliki tu. So semua orang boleh buat baik.
Ada yang dalam ni mungkin cikgu, ada yang dalam ni buat ropok lekor. Tadi tengah petang tadi pukul 6 ada sahabat saya dia bagi pinjam kereta D-Max 4 wheel dia untuk projek Ramadan kita. Tuan-tuan boleh dah doa kat dia bagi Allah majukan perniagaan. Dia buat ropok lekor di Kulim. Nama sahabat tu Aizat. Dia kata, "Ustaz, ambil lah kereta ni sebulan guna." Lepas tu saya kata saya nak bayar duit pun semua mungkin agak limit kat situ. Dia kata tak apa Ustaz, gunalah sepanjang bulan Ramadan ni untuk bagi bantuan kepada orang ramai. Yang bestnya dia bagi, dia kata Ustaz ni ada ropok lekor, saya bagi ke Ustaz. Tuan-tuan tahu saya dah craving ropok lekor dah banyak minggu. Saya orang Terengganu tuan-tuan. Jadi ropok lekor ni my soul lah. So bila tak dapat makan ropok lekor, tak dapat makan nasi dagang, tak dapat nasi rabu ni tuan, jadi macam sesi otak dah kurang bersambung sikit. Tiba-tiba tuan tadi staff dia masuk, dia kata Ustaz, dia hadiah ke Ustaz ropok lekor. Ya Allah tuan-tuan, rasa kalau dia ada depan saya nak peluk cium dia. Jadi tahun ni kita buat perubahan sikit boleh tuan-tuan. Jadi ingat tak boleh berpuasa sepanjang tahun. Tak boleh berpuasa sepanjang tahun. Terima kasih sekali lagi Magdalena. Kuat insya-Allah. Ingat bila kamu dalam keadaan nak berubah, kan? Banyak ujian yang Allah akan bagi. Tapi tak apa, kamu ada sahabat-sahabat ni, kami semua jadi sahabat kamu insya-Allah. Ana jadi sahabat Mag dan semua yang lain. Tolong kami jadi sahabat Mag. InsyaAllah kita semua bantu. Mudah-mudahan. Yang keempat, mengkhususkan puasa pada hari Ahad. Tak boleh juga puasa khusus hanya pada hari Ahad. Maksudnya setiap hari Ahad dia rajin puasa Ahad saja. Sama juga kalau dia nak menjadikan puasa itu harus, dia harus kepilkan. Sama ada Sabtu Ahad ataupun Ahad Isnin. Tapi kalau dia khususkan Ahad saja, tak boleh. Kalau dia khususkan Ahad saja, makruh. So ada 4 tadi, puasa Jumaat, puasa berturut-turut tanpa sahur, puasa sepanjang tahun, dan puasa yang dikhususkan pada hari Ahad. Dia kata aku jeng mampu. Tak apa, I subjek. Tak apa Amira, dapat pahala lebih dekat you Amira. InsyaAllah you masuk syurga awal pada kami nanti sebab you bersusah payah untuk make sure semua orang boleh dapat kebaikan insyaAllah. Kita sama-sama doakan untuk Nur Amira insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, catatan antara hikmah kenapa makruh mengkhususkan puasa pada hari Jumaat. Ini disebut hikmah. Kenapa makruh khusus puasa pada hari Jumaat? Ialah supaya tidak lemah untuk melakukan amal ibadat pada hari mulia ini. Disebut dalam kitab Al-Madinah jilid yang kedua. Dia kata kenapa makruh untuk puasa pada hari Jumaat ni? Disebabkan hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam. Jadi disebut dengan Sayyidul Ayyam ni apa? Penghulu bagi sekalian hari. So fadilat Jumaat ni terlalu besar, banyak sangat daripada hari-hari yang lain. Tambah-tambah tahun ni special, Ramadan yang pertama jatuh pada hari Jumaat pula. Oi tuan-tuan, nikmatnya lah. So apa yang berlaku? Batu dalam Islam dia kata kalau dikhususkan sangat maka biasanya kita badan akan lemah sebab kita tak makan, tak minum, secara adatnya mungkin akan jadi lemah. Jadi akan mengganggu ibadah pada hari Jumaat. Dan ia juga dikhiaskan kepada orang yang melakukan ibadah haji yang tidak berpuasa pada hari Arafah. Sebab tu orang yang buat haji yang Arafah, mereka tak berpuasa. Tapi kita yang tak buat haji, disunatkan untuk kita berpuasa. Maka sebab tu, kadang-kadang benda yang kita buat tu baik. Tapi disebabkan tak ada ilmu, benda tu jadi tak elok. Okey, contoh, saya bagi contoh gini. Tuan-tuan nak sedekah, baik sedekah tu. Contohnya tuan-tuan nak sedekah, tuan-tuan ada buah durian. Jadi tuan-tuan nak sedekah lah, pergi dekat rumah jiran ketuk, Assalamualaikum, ni ada durian musangking. Bagus intention tu, tuan-tuan dapat pahala dengan sedekah. Tuan-tuan niat pun dapat pahala, apatah lagi bagi. Bagi pula musangking. Bagi musangking. Lepas tu apa berlaku? Jiran tu ambil, tiba-tiba muka ketat. Kenapa? Sebab mungkin yang pertama dia tak makan durian. Yang kedua mungkin dia ada kencing manis. So bila perbuatan itu perbuatan yang baik tapi tidak dilandaskan dengan jambatan ilmu, maka akan menjadikan benda itu boleh jadi makruh dan kadang-kadang haram. Faham tak? Ataupun contoh gini, tuan-tuan dengar jiran tuan-tuan sakit. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata haqqul muslimin ala muslimin situn. Ada 6 hak sesama muslim. Iza laqitahu fasallim alaihi wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza stansahaka fansah lahu wa iza atasa fahamidallahu fasamithu wa iza marida fa'udhu. Nabi kata hak dalam sama muslim ada 6. Yang pertama bagi salam, yang kedua bagi nasihat, yang ketiga pi kenuri bila dia panggil, walimatul urus dan sebagainya. Yang keempat wa iza atasa, ketika dia bersin jawab
bertasmid atas bersin dia. Yang kelima, wa iza marida fa'uduhu, ketika dia sakit kamu ziarahi. So kita bagus ni. Aku nak buat benda baik. Ustaz tu abang, kalau orang sakit kena pergi ziarah. Maka kita pun tak apalah, semangat nak pergi ziarah. Pangkut habis adik-beradik. Kan, bawa pergi adik-beradik. Maka tanpa ilmu dia pergi ziarah, menjadikan ziarah tu boleh jadi haram. Disebabkan ziarah dalam bentuk benda yang tak betul. Contoh pasal PKP. Pergi ziarah boleh jadi hukum dia haram. Sebabkan corona boleh berjangkit human to human. Maka boleh jadi haram. Ataupun dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pergi ziarah ketika orang yang sakit gigi. Orang yang sakit gigi dan migrain, hukum dia makruh atau haram pergi ziarah. Saya ulang, orang yang ada migrain, orang yang sakit gigi, orang yang ada penyakit berjangkit, hukum dia boleh jadi makruh dan haram ketika ziarah. Tu hati-hati. Maka sebab tu dalam bab ni kena ambil peringatan. Boleh tuan-tuan? Jangan terlalu Allahumma salli ala Muhammad tanpa ilmu, tidak didasarkan dengan ilmu lah. Kalau orang yang sakit lain, tuan-tuan boleh pergi ziarah. Tapi bila orang yang sakit gigi, migrain dan juga penyakit yang berjangkit, maka haram ataupun makruh ketika kita ziarah. Okey, contoh saya bagi. Bila orang sakit gigi, apa yang tuan-tuan kena buat? Jawapannya rehat je. Makan ubat rehat. Tu je. Ataupun cabut gigi. Tu je. So, bila orang yang sakit gigi ni atau migrain, tuan-tuan, any voice ataupun any audio yang berbunyi, any bising, noise yang berbunyi, dia sangat awkward. Dia sangat worse. Contohnya pintu buka, isteri nak hantar ayak. Sebab isteri nak hantar ayak tu dah cukup membuatkan orang yang sakit migrain apa semua dia jadi sangat stres. So bayangkan bila tuan-tuan pergi ziarah orang yang orang yang ada masalah dalam bab sakit gigi, sakit migrain ni, apa yang akan berlaku? Memang akan affected gila. Pertama-tama kita pula pergi tanya, biasanya kita ziarah kita pergi tanya, sakit gigi mana? Makan ubat tak lagi? Berapa hari dah sakit? Tuan-tuan, dia nak buka mulut habaq, sakit bila apa semua. So benda-benda macam tu yang membuatkan boleh jadi makruh. Lepas tu kena faham dengan didasarkan dengan ilmu. Ibadat yang adanya ilmu maka dia akan jadi nikmat. Ibadat tanpa ilmu dia boleh jadi sia-sia. Faham? Baik, yang keempat, dalam bab puasa, yang keempat ada hukumnya yang namanya haram. Saya ulang. Dalam yang keempat ada hukum yang mana ketika kita berpuasa, puasa kita dikira sebagai haram dan berdosa. Puasa punya bagus, tengok-tengok dapat dosa. Orang lain boleh makan sempoi punya, kita duk tanggung dosa setiap saat daripada perjalanan puasa kita ketika tidak didasari dengan ilmu. Yang pertama, puasa yang haram adalah puasa pada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Puasa pada hari raya ni hukumnya adalah haram. Tak boleh. Kalau tuan-tuan pi Ramadan tahun ni, tengok-tengok ada orang duk puasa hari raya ni, dia update status, alhamdulillah I penat sikit lah hari ni, sorry you guys, pasal PKP ni I penat. Orang tu kenapa penat? I penat lah sebab I puasa, I sambung sebab I tak puas 30 hari, so I perlukan 31 hari. Maka tuan-tuan starlight dia berjemaah ramai-ramai. Jangan duk buat warak terlebih sangat. Tak boleh. Hukumnya adalah haram pada 1 Syawal untuk kita berpuasa. Yang pertama, 1 Syawal dan juga pada hari raya Korban. Jadi 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik, yang kedua, hari Tasyrik. Bila hari Tasyrik? Hari Tasyrik adalah hari raya haji. Raya haji berlaku pada 10 Zulhijjah. Itu dah yang tadi disebut tadi. 10 Zulhijjah bersamaan dengan hari raya Aidil Adha, raya sembelih. Raya sembelih orang panggil. Ada sembelih lembu tu hari raya Aidil Adha. Yang kedua yang diharamkan, haram ni siapa buat kira haram je ya. Tak boleh, jangan duk buat. Hari raya, hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ni adalah hari-hari 11, 12 dan 13. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 11, 12 dan 13 raya haji. Tak boleh. Sebab itu adalah tempoh-tempoh hari-hari tasyrik. Yang ketiga, hari-hari syak. Haram untuk kita berpuasa pada hari syak. Hari syak ni apa? Contoh pada 30 Syakban. Bila 30 Syakban, hari Khamis ni haram siapa yang berpuasa. Saya ulang, hari Khamis ni haram bagi siapa yang berpuasa
disebabkan puasa ni tidak boleh pada hari Syak. Mana hari Syak ni dia hari yang sama ada esok nak Ramadan ataupun tidak. So tak boleh, haram kalau tuan-tuan berpuasa. Mana? Jelas tuan-tuan? Kadang bagus ingat matlamat tidak menghalalkan cara. Dia kata, Ustaz, mana yang lebih patut kita dahulukan antara puasa qada dan puasa sunat? Bolehkah kita gabungkan kedua-duanya? Kalau boleh niat ni macam mana? Timik Pendang, saya dah jawab soalan ni tapi tak apa. Yang ada khil yang mengatakan boleh. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang mengatakan boleh untuk digabungkan dua niat. Maksudnya qada bagi yang perempuan yang uzur syar'i, haid dan sebagainya, maka bila mai haid dia tak boleh puasa 7 hari. Maka masa bulan Syawal start daripada raya kedua ataupun seterusnya, dia pun direct untuk dapatkan nak selesaikan qada puasa dia dan dia sambung dengan puasa 6. Cuma ada pendapat yang mengatakan, pendapat yang lebih kuat mengatakan sebaik-baiknya asing. Maksudnya asing, puasa qada dulu sambung dengan puasa 6. Sebaiknya. Tapi pada kita yang orang awam ni dah lah puasa ganti 7 hari, nak tambah dengan 6 hari, oi meninggal tuan-tuan. Maka ambil khil yang mengatakan boleh untuk digantikan sekali. Baik, jelas. Puasa yang haram adalah puasa sunat seorang isteri tanpa keizinan suami. Dengar ni para isteri. Puasa sunat seorang isteri tanpa keizinan suami dan puasa seorang hamba tanpa keizinan tuannya. Puasa keduanya sah tetapi hukumnya haram. Ingat, sah dan haram adalah dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Makna pada haram ini, contoh, dia puasa, dia semayang, ni bagi saya tahu, saya nak bagi contoh yang lain. Dia semayang tapi pakai rantai bagi orang lelaki. Semayang itu sah, pakai rantai itu adalah haram. Dia semayang tapi pakai rantai ataupun pakai gelang, bengal dan sebagainya, haram. Maka sembahyang itu sah, tetapi gelang ataupun rantai itu adalah haram. Dia dua segmen yang berbeza. Pada bab ni pula, orang perempuan, contohnya para isteri, bila nak puasa sunat, walaupun puasa sunat yang 4 yang kita bahas kemarin, ataupun puasa yang harus, ataupun puasa yang makruh sekalipun, maka wajib minta keizinan suami. Wajib. Yang duk berkapal jangan acah-acah. Yang berkapal tak ada isu. Contohnya baru berkapal kan, dia tanya boyfriend dia, you, I nak puasa sunat, tak usah duk buat kepala bandar sangat. Tak usah duk buat gelong, tak ada. Yang berkapal ataupun bertunang tak wajib minta izin. Dan tak perlu pun minta izin you punya boyfriend ataupun you punya tunang ataupun you punya jadi kekasih gelap, tak kisahlah. Tak perlu. Jadi pada suami saja, macam suami ni dah bernikah, maka ibu-ibu atau kakak-kakak yang nak puasa sunat kena minta izin lah. Abang, esok saya nak puasa sunat. Sebab apa? Sajalah abang, rasa macam kita punya pahala tak, sayang punya pahala tak banyak ni, saja nak puasa sunat sikit. Contoh. Dia pun tahu bila puasa sunat lagi suami dia tak suruh buat kerja banyak sangat. So dia puasa sunat. Bijak tak? Itulah bijak. Dan ataupun hamba kan tak ada adalah hamba. Jelas kan kat situ? Tapi kalau dia buat, contohnya isteri tu dia puasa, dia memang tak makan, tak minum, tapi suami dia tak izin, puasa tu sah, tetapi hukumnya adalah haram. Kalau duduk jauh dengan isteri, main puasa pun haram ya Ustaz. Farah Nazrin, kalau PJJ, maksudnya perkahwinan jarak jauh, pernikahan jarak jauh, maka minta izin je lah abang dia. Abang, saya nak minta izin untuk saya yang puasa esok. Ataupun mudah ginilah, pada suami ataupun isteri yang duduk jauh, minta izin secara umum tu kalau duduk jauh lah. Ataupun duduk dekat sekalipun, kata abang, boleh tak abang untuk hari-hari mencari Isnin Khamis, hari-hari putih, hari gelap, sayang nak puasa sunat, boleh tak? Minta izin terus kalau suami izinkan. Tapi kalau duk tengah-tengah puasa sunat, suami minta buka, dia kata, you, I tak boleh nak makan lah kalau you tak makan sekali. Lepas tu tak apalah buka. Ibu-ibu akan dapat pahala puasa tu, dapat makan tu pun dapat. Dapat apa? Dapat kenyang. Dapat pahala puasa tu dah dapat dah. Tapi janganlah duk buat akal macam tu hari-hari. Dia pandai, kata abang, kita plan abang, sayang naik puasa, pagi abang ajak sayang sarapan. So sayang dapat puasa, saya dapat pahala puasa tu. Ustaz kata jangan duk buat akal jenuh macam tu. Maksudnya memang kita daripada niat intention nak puasa,
Tapi kebetulan hari itu suami ajak, jomlah sayang kita berbuka. Bukalah sayang. Sayang abang tak lalu nak makan tengah hari kalau sayang tak buka sekali. Kita buka waktu tu dapat pahala sunat puasa sunat. Baik. Syahizat Syahri kita ditanya soalan. Soalan apa tu? Ustaz ada kena scroll balik. Ustaz, macam mana pula dengan puasa 31 hari? Macam tahun lepas Am mula puasa dekat Malaysia sehari sebelum raya Am, dan wife balik kampung wife di Brunei. Brunei raya lambat sehari pada kita. Perlu tak puasa atau tidak? Saya pernah terbaca dalam bab ni kita mengikut uruf di kawasan. Uruf di kawasan ni maksudnya Am mula puasa di sana awal sehari, bila Am balik di sini Am kena ikut uruf di sini. Uruf di sini. Jadi uruf di sini tu maksudnya kalau 31 hari pun 31, tapi cuma ada pendapat yang kata tak perlu. Cuma dalam bab ni saya rasa mungkin boleh rujuk dengan Bayan Linnas yang ditulis oleh Mufti Wilayah Persekutuan, sebab saya rasa saya tak ada kemampuan nak menjawab soalan ni, saya takut salah. Teman tak apa, bagus Am, esok anda akan jawab soalan ni. Saya minta tim tolong mark soalan ni, esok kita akan jawab. Soalan Am tu bagus, esok saya akan jawab dengan dalil sikit. Saya takut salah. So Allahu a'lam untuk soalan tu esok kita akan jawab. Boleh? Maka dan seterusnya dia kata apa? Dalam kitab Nil Ar-Raja disebutkan termasuk hari yang tidak boleh berpuasa ialah separuh akhir bulan dalam bulan Syaban. Maksudnya sekarang ni tak disunatkan untuk kita berpuasa. Sebolehnya tak payah berpuasa lah dalam bulan-bulan pertengahan dah bulan Syaban. Lepas 15 tu kalau boleh tak payah. Kecuali puasa nazar, puasa qada ataupun kafarah. Maksudnya ibu-ibu atau kakak-kakak yang datang haid tak habis diganti, maka esok adalah peluang yang terakhir. Esok dan lusa sahaja. Yang kedua, tidak dengan tujuan menyambung puasa yang dia telah ada. Maksudnya kalau pada orang yang kebiasaan, bila hari pada 1 Syaban itu dah puasa, itu tak apa. Baik, seterusnya kita pergi kepada puasa yang terakhir, yang mana hukumnya adalah harus. Kita dah bincang wajib, kita dah bincang yang sunat, kita dah bincang yang makruh, kita dah bincang yang haram, dan yang terakhir adalah puasa yang harus. Apa puasa yang harus? Satu sahaja. Puasa pada bila-bila masa kecuali pada hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan puasa. Mesti dia puasa pada hari-hari biasalah. Yang mana puasa tu tak dibincangkan dalam bab haram dan puasa tu juga tak dibincangkan dalam yang makruh, maka dia duduk di pertengahan adalah puasa harus. Disebut di kitab Zin At-Talib. Baik, alhamdulillah selesai dalam bab Allahumma salli ala sayyidina, bab sedikit berkaitan pengertian apa itu bab puasa dan apa itu hukum-hukum puasa. Kita dah berbincang 5, alhamdulillah. Dan esok insya-Allah tajuk special sikit, kita akan berbincang tentang persediaan Ramadan. Esok kita akan bersama dengan daripada Universiti Sultan Abdul Halim. Ini Syam dah apa? Universiti Sultan Okey, esok kita sepatutnya slot esok pukul 8.30 kita bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Sultan Muazzam Shah. Unisham Sultan Abdul Halim. Muazzam Shah mana? Di mana ni? Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Unisham. Esok malam lah. Dia orang minta tajuk berkaitan persediaan Ramadan. Jadi saya kata tak apa, buat di page saya dan buat di page Jaksa ataupun Jaksa ni page ni untuk Unisham lah, sebab banyak pelajar-pelajar mereka yang tak balik. Jadi tak toroh dah. Jadi tak tuntuang dah pelajar-pelajar dia. So dia orang nak buat kuliah. Saya kata boleh, tak ada masalah. With the pleasure. Saya tak ada isu apa-apa sebab memang saya buat kuliah setiap malam pun. So kalau you panggil, anda menumpang je lah. Menumpang dia orang dengar kuliah dapat pahala walaupun dia orang ustaz-ustaz belaka dah. Saya tak orang ustaz sangat. Tapi kita kongsi je lah ilmu yang mana kita ada, insya-Allah. Baik tu tidak, tapi insya-Allah pakat bagi manfaat. Jadi esok 9.30, 8.30 macam biasa. Cuma esok tajuk berkaitan persediaan Ramadan. Persediaan Ramadan juga bersabit dengan kitab ni. Kita akan ambil tak konten daripada kitab ni lah, insya-Allah. Jom kita akan go kepada game Kahoot. Tuan-tuan dah bersedia ke? Oh baik tuan-tuan, saya lupa nak maklum. Alhamdulillah untuk makluman tuan-tuan, depa post kat grup mana? Grup apps. Alhamdulillah berkaitan perkembangan kita punya app. Alhamdulillah kita dah duduk pada fasa yang terakhir lah. Tuan-tuan doa, insya-Allah mudah-mudahan hari Khamis ni boleh siap dan kita boleh lancarkan pada hari Allahumma shalli samad pada hari ni apa dia?
hari Jumaat. Ni otak saya dah gelong tuan ni. Sebab dah mungkin too much thing to think. Nah. Okey tuan, saya akan tunjuk kepada tuan-tuan. Boleh share screen? Dah share screen. Saya tunjuk kat tuan-tuan apa fungsi apps ni. Macam mana buka volume? Buka kat sini. Okey, saya akan buka volume. Tuan-tuan tengok ni apps yang kita semua ni. Sahabat-sahabat saya semua akan rasmikan dulu insya-Allah. Too much thing to think. Okey tuan, saya akan tunjuk kepada tuan-tuan. Boleh share screen? Dah share double Okey dah. Okey tuan, kita akan tengok untuk sekarang ni apa progress yang tadarus online kita insya-Allah. Bunyi kau. Semua kawan-kawan tolong bantu untuk hypekan, untuk diiklankan kepada semua. Dan saya kata saya cuma dan wallahi saya spend banyak gila duit untuk puluh-puluh ribu lah untuk benda ni. Saya harapkan insya-Allah seluruh Malaysia kita akan ganti Muslim Pro. Sebab apa nak ganti Muslim Pro? Sebab Muslim Pro adalah orang bukan Islam punya di Singapura. So jom kita wujudkan satu platform untuk orang Islam kita. Untuk sama-sama kita rampas balik market orang Islam. Kita nak bagi free. Dalam ni akan wujud juga semua untuk tuan-tuan. Ada yang pertama, benda yang sangat rare kita wujudkan dalam apps kita ni adalah dia ada satu bentuk, kalau tuan-tuan baca, maksudnya tuan-tuan boleh matchmaking 24 hour. Contoh saya nak baca Quran, and then saya tengok siapa yang online. Saya tengok, maksudnya saya nak baca pukul 12 malam, and then saya tengok team GTT banyak online. Team GTT mereka nak baca dalam geng mereka je, tapi mereka online lah dalam platform ni for free. So daripada dia orang duk pakai Zoom dan sebagainya apa semua tu, dia orang masuk dalam sini. So team JTT duk online. So saya bukan team JTT, saya JDT contoh. Jadi saya alamak, saya tak ada siapa online, tengok team JTT ada 30 orang. So saya pun buat apa? Saya search matchmaking dan saya masuk dalam grup dia orang. Walaupun saya orang luar, tapi saya boleh tumpang untuk masuk untuk baca Quran dengan team JTT. Tengok grup bawah, grup makcik bawang. Sempena bulan Ramadan, grup makcik bawang depa gantung keyboard. Semua tak membawang dah. Dia orang semua nak membaca Quran. Memang nama pun grup makcik bawang. So kita pun daripada bekas alumni makcik bawang. So kita pun boleh masuk dalam grup tu. Tak salah. Itu just a platform lah. Yang pertama. Yang kedua, kita akan wujudkan, tuan-tuan sekarang kita ada isu. Bila bulan Ramadan ataupun kita duk buat, ada grup-grup yang saya duk, ada lebih kurang 7-8 grup yang saya duk pantau. Kita duk buat macam contoh hari ni saya baca juzuk yang pertama. So saya akan buat tanda right tu. So esok nak baca juzuk kedua, saya kena manually, kena tukar nama, kena tu apa semua. Jadi benda tu akan jadi leceh. Kita nak kena copy paste, lepas tu nak buat manual, nak copy paste, nak buat manual saja, benda tu akan jadi susah. Nak tak buka balik page. Buka balik gambar. Jadi bila susah apa yang kita buat? Jadi bila susah ini kita ada satu dalam apps ni, tuan-tuan kita ada bookmark sendiri untuk Quran yang tuan-tuan baca. So setiap yang tuan-tuan baca, kita biasanya kita adakan yang kita dah baca muka surat 100. So bookmark tuan-tuan tu adakan duduk situ. Contoh tanda yang penting lah. Dan kita boleh tengok, kalau kita dalam grup tu, kita boleh tengok berapa dah tim kita baca. So dia akan jadi challenging untuk kita compete each other. Untuk kita lawan lah. Kita pastikan kita takkan kalah. Of course kan. So kita tengok, dia dah baca 2 muka surat. Takkan aku 2 muka surat, korang 3 muka surat. Ya free, Husna Fazil free insya-Allah. Saya buat free je. Orang suruh jual, saya kata tak apa, bagi orang baca Quran dulu. Bagi je orang baca Quran for free insya-Allah. Doa bagi Allah. Saya minta doa je pada tuan-tuan. Dan tim saya memang tak tidur banyak hari untuk siapkan platform yang superb ni insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma shalli samad, tu yang kedua. Maksudnya tuan-tuan boleh jadikan tu sebagai bookmark. Tuan-tuan akan tahu tuan-tuan dah baca takat mana. Dan dia baca dalam bentuk video. Kita dah beli satu sistem, ni pun mahal sistem ni. Macam Zoom. Nama dia Agora. Satu sistem yang dia jual lah, dia jual untuk apps. Maksudnya sistem yang tuan-tuan akan baca. Contohnya saya baca Quran kan. Saya dah jumpa dah. Contohnya saya nak baca dengan siapa? Okey, saya nak baca dengan seorang sahabat saya. Contohnya saya nak baca dengan siapa-siapa lah yang ada dalam ni. Contoh, saya buka-buka, tengok-tengok. Okey, ada apa ni? Syahizat Syahri ataupun Cik Khairul. So saya buka. Cik Khairul, jom kita baca Quran sama-sama. So saya baca. Video. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. So baca. So kalau saya salah, yang Khairul akan dengar. Cik Khairul akan dengar, dia tegur. Dia kata salah tu. Sepatutnya Qadir tu mestilah dengan keadaan dia akan tegur. Dia jadi tadarus. Tadarus ya sangat mahal. Ami Wahid saya terus terang kata memang saya spam banyak gila duit lah, tambah buat dalam tempoh kurang 10 hari. Terus terang this app pelan memang banyak gila duit dan saya tak guna duit sumbangan. This is my fully commitment lah for this app. Jadi dia ada berbentuk video. Baik, siapa yang internet ada masalah, dia akan convert kepada audio. Contohnya internet Cak Ayam. Internet kita Cak Ayam, so automatic dia akan convert kepada audio. Masih boleh baca, tapi video dah tak boleh nak support sebab video dia perlukan RAM minta maaf, internet yang agak tinggi. So dia akan automatic convert kepada Allahumma shalli samad kepada audio. And then another thing, yang ni memang USP yang agak struggle untuk tim kita buat adalah kita jadikan tadarus online ini adalah dia berkonsepkan macam semula. Tahu semula? Semula ni yang orang seronok sangat duk menyanyi di semula sebab apa? Sebab dia adjust suara, ada echo, dia ada macam suara tu jadi sedap tu, jadi gemar, jadi gemersik tu bila dengar. Suara yang biasa macam biasa je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Tapi bila baca menggunakan aplikasi semula tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia ada echo dan benda tu akan buatkan jadi best. Kan? Orang duk menyanyi sebelum ni best kan. Zikir dia pun akan bunyi echo dan sebagainya. So kita wujudkan macam semula punya platform, suara tuan-tuan akan jadi sedap sikit walaupun tak berapa nak sedap. Suara kita tak berapa nak sedap sangat. So bila pakai ni kita dengar, sedap juga suara aku. Barulah semangat sikit esok nak baca lagi. Dan kita akan ada diary kita. Video tu akan boleh simpan. Video tuan-tuan akan masuk dalam tuan-tuan punya profile. Tuan-tuan boleh untuk hidekan atau publishkan. Maksudnya kalau tuan-tuan baca, tuan rasa walaupun baca tak elok, tapi nak bagi orang dengar juga. Sebab orang boleh tolong betulkan. Faham? So saya macam, saya baca mungkin bacaan saya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Saya baca-baca saya kata tak tahulah betul ke salah, and then saya biar video itu jadi public. Bila public, akan adalah beratus-beratus orang yang mungkin nak dengar suara Rahman, dia buka yang saya baca. Ini dia tengok, Ustaz, ada salah pada ayat yang keempat. Sepatutnya Allah tatra. Allah mesti ada sabdu, ada syaddah. Saya pun tahu, and then saya boleh betulkan. Ataupun kita rasa, saya baca tak boleh Ustaz, kalau public saya malu sangat. Rahsiakan, boleh hide. Itu benda yang kita wujudkan lah. Platform tu dia boleh untuk, kita nak jadikan itu sebagai komuniti. Daripada kita duduk di Facebook semata-mata, so kita jadikan tadarus online ni sebagai dia panggil tempat kita, Facebook kita. Face kita selalu duduk dekat book tu tadarus online. So bukan nak suruh baca Quran saja, kita boleh dengar Quran, kita boleh baca info yang lain, kita boleh saling tegak-menegak kan, apa salahnya. So tu platform tadarus online kita lah. Dan last but not least, dia kata Ustaz macam mana nak jaga baikhtilat. Dia kata Ustaz macam mana? Okey, tuan-tuan nak sign in ni wajib kena pengesahan jantina. Pengesahan jantina wajib kena ambil gambar yang sopan dan nutup aurat lah. Sopan lah, jangan duk ambil gambar, duk buat muka itik, muka jebon apa semua tu, janganlah. Ambil gambar macam biasa, neutral, tak mengesahkan kata kita lelaki ataupun perempuan, maka automatik terus masuk. Dan lelaki hanya akan matchmaking dia dengan lelaki. Yang perempuan akan matchmaking dia hanya dengan yang perempuan. Sebab kita tak mau jadi fitnah. Sekali lagi, dia pun jadi grup cari jodoh pula. Tadarus online jadi tadarus online wal jodohi. Dia tak mau. Sekali lagi jadi fitnah lah. Hak laki baca, dia tengok jumpa orang perempuan. Kena hak segok-segok pula. Dia baca sampai 88 juzuk tak habis. Sebab jumpa yang segok.
Kalau jumpa hak yang tengok-tengok Allah, maklong ni umur 80 ha. Dia kata maklong, saya baca satu ayat yang malam ni. Dia pandai lah. So kita nak elok benda-benda macam tu. So kita rombak lah, kita bagi lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Kecuali suami isteri, mungkin yang tu kita akan upgrade lah sistem insya-Allah. Sebab tuan-tuan kena faham tuan-tuan, projek ni kami start buat adalah pada 14 hari bulan. 14 hari bulan 4, bukan 14 hari bulan 3. Sebab tu saya kata dah ini hari ni dah 72 jam, saya cuma tidur 3-4 jam ni saya rasa. Terus terang. Memang agak struggle lah untuk kita nak pastikan tadarus online ni. Dan saya ucapkan tim tahniah lah pada tim saya, Nadira, Yuhyi, Ashraf, betul semualah yang terlibat yang saya tak sebutkan nama pun dia orang ni banyak gila menyumbang. Ya? Dan yang paling best untuk makluman tuan-tuan, kenapa saya wujudkan platform ni? Tuan-tuan, nanti kita boleh bantu ramai orang yang ustaz-ustaz kita yang baca Quran, yang elok pembacaan Quran dia untuk jadi guru dalam tadarus online. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai talaki. Ini saya ambil konsep ni terang-terang, saya ambil ilham ni daripada Grab dan juga Gojek. Apa konsep Grab dan Gojek? Grab dan Gojek ni sistem dia adalah pemandu dan penumpang. So, pemandu buat searching dapat penumpang. So, kita nak jadikan juga tadarus online, dia ada pembaca dan ada pendengar. So, pembaca ni, pembacaan dia, Quran dia mungkin kurang baik. So, diperlukan orang yang bacaan dia baik. So, akan ada guru-guru yang berautoriti, yang bertauliah, yang ada qualify untuk dia sambut bacaan kawan ni. So, boleh tubuhkan dalam satu grup. Dalam grup tu, ustaz ni, contohnya saya jaga 50 orang. 50 orang ini seorang cas RM50. Contoh. Contoh. Ingat, saya platform ni percuma. Saya cuma nak wujudkan platform peluang pekerjaan sahaja. So, komitmen yang kawan ni, pembaca, kena bayar kepada pendengar, guru ni adalah RM50 sebulan. Dan dia ada 10 kelas lah. Contoh 10 kelas ke, 20 kelas ke. Komitmen lah yang pendengar ni pula. Guru ni kena ambil. So, apa yang berlaku? Yang pembaca 50 orang. Grup saya 50 orang dengan ustaz tu sekian-sekian. So, kita buat komitmen RM50 sebulan. Jadi 50 kali 50 bersamaan dengan berapa? 2,500. So, okey lah. 2,500 ustaz ni dapat penjanaan pendapatan 2,500 dalam fasa PKP. Sebab ingat PKP, walaupun habis nanti, still di masjid mungkin tidak boleh dianjurkan ceramah. Faham? Tak boleh anjur ceramah sebabkan tak boleh berhimpun dan sebagainya. Lepas tu platform ni terus terang memang kita usahakan untuk saya the idea adalah saya nak bantu sebab saya sendiri pun saya mengajar. Jadi memang akan affected lah. Cuma alhamdulillah saya ada company lain, saya berniaga. So mengajar macam ni adalah seronok. Sebab tu terus terang kata daripada dulu saya mengajar, saya tak pernah tu nak tak duit ke apa semua. Malah ada kuliah-kuliah saya bagi duit. Setiap malam daripada 2 minggu lepas, setiap malam saya bagi duit. Bukan saya kaya tak, tapi saya ada bisnes. Tapi ada ustaz-ustaz kita yang full time ceramah di Masjid Surau, mereka sangat affected dalam fasa ni. So secara tak langsung kita boleh bantulah. Dan kita pun boleh dapat guru daripada dengan cara mengaji di rumah. Tuan-tuan percayalah, selepas 2020, selepas fasa COVID-19, habit manusia akan bertukar. Orang akan banyak duduk di rumah disebabkan dah beberapa bulan ni kita tak keluar. So, dia akan mengubah habit manusia. Maka tuan-tuan akan tengok restoran 24 jam akan terkesan, orang-orang yang berniaga malam akan terkesan sebab orang dah terlalu lama duduk lebih daripada 40 hari di rumah tak keluar, dia akan jadikan sebagai habit. Siapa yang ni insya-Allah boleh. Baik, jelas tuan-tuan? Itu sedikit sebanyak tentang tadarus online. Nanti saya akan tuan-tuan boleh tekan link di bawah tu untuk buat pendaftaran. Nanti saya akan bagi link dan saya mohon jasa baik tuan-tuan tolong iklankan di page Facebook dan juga Instagram ataupun status WhatsApp tuan-tuan. Untuk kita hypekan sebelum 24 hari bulan, kita dah ada 1,000 ke 5,000 orang yang dah prepare untuk masuk dalam sistem kita untuk kita pastikan ramai orang yang baca Quran. Orang baca Quran sebab tuan-tuan tolong sebarkan, maka tuan-tuan akan dapat pahala tanpa mengurang sikit pun daripada bacaan dia. So saya nak setiap orang yang ada ni 250 orang ni tuan-tuan bajik cari untuk disebarkan kepada 100 orang. Maka kita akan ada 250 kali dengan 100, kita akan ada lebih kurang 25,000 orang yang akan download apps tu hanya dengan kita tanpa orang lain, with zero cost marketing. Saya tak minta tuan-tuan spend, sebab saya sendiri spend with my own money. Tapi saya nak tuan-tuan be part of it dengan cara kita menyebarkan. Boleh? Jadi insya-Allah apa-apa saya akan update berkaitan tadarus online kita. This very big project, but saya yakin akan ada manfaat yang kita sama-sama boleh tumpang insya-Allah. Baik, insya-Allah jom kita go kepada Kahoot game. Awak nampak macam lag-lag sikit. Okey tuan-tuan, kita standby kepada Kahoot game.
Kahoot it. Jom dah Kahoot Game pin apa semua masuk mana? Mai buat tak? Tuan-tuan sekejap nak adjust. Mai buat ni. Okay, standby untuk Kahoot insya-Allah. Sorry hari ni ada teknikal sikit sebab tadi saya terkeluar. Okey. Okey, standby guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan Kahoot game kita pada malam ni insya-Allah. Untuk pemenang yang semalam, malam ni akan transfer. Minta maaf semalam beberapa kerja buat anda terlupa untuk nak transfer dan ada seorang dua itu yang mungkin lambat sikit bagi akaun, juga akan transfer hari ni lah. So dan semalam pemenang Kak Tip dia sedekahkan duit tu balik untuk misi bantuan kita insya-Allah. So okey baik, kod dia adalah 4945915. Kod dia adalah 4945915. 4945915. Jom, masuk Mama, bismillah. Okay, dah masuk. Okey, semua dah masuk. Oh, sorry. Okay guys, siapa yang tak boleh masuk boleh download apps tu, apps Kahoot. Bagus tuan, Kahoot ni dia macam game untuk pendidikan lah, untuk anak-anak boleh cari untuk nak jawab jawab soalan sekolah rendah, sekolah menengah. Ada yang dia orang dah buat, tuan boleh bagi kepada anak-anak untuk jawab. Dia jadi entertainment yang best lah untuk anak-anak. Baik tuan-tuan, silakan masuk. Okay, dah 100 orang, silakan. Kita buka lagi 1 minute untuk bagi peluang kepada kawan-kawan kita yang kadang-kadang internet slow, kadang-kadang ada masalah-masalah tertentu, insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey, 130 orang. Alhamdulillah, anda tengok daripada sudut penyertaan kita ada orang yang sama banyak. Maksudnya tuan-tuan dengar kuliah konsinau. Siti Nurhaliza pun ada, amboi. Oi, Datuk Tok T pun main join ni. Mana? Tok T tak boleh bagi 200, kena bagi 200,000 ni. Nah, saya tengok mostly 70 to 80% adalah orang yang sama. Mana? Alhamdulillah lah, maksudnya setiap malam at least saya tumpang pahala tuan-tuan insya-Allah. Saya tumpang pahala tuan-tuan. Tuan-tuan mengaji saya dapat pahala. Oh, juara bertahan kita masuk Kak Tip. Untuk maklumat, alhamdulillah Kak Tip dia hadiah dia semalam dia return balik untuk kita buat projek amal lah. 160 orang, jom tuan-tuan. Kita bagi lagi 30 saat. Last untuk yang last call. Oh, malam ni ramai ya. Walaupun yang live malam ni cuma 200 orang lebih. Ada hari tu sampai 400-500 tapi yang masuk 150. Tapi malam ni semua macam mungkin sel-sel otak dan internet semakin laju. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 170 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan soalan berkaitan ke pengertian kitab tentang Ramadan. Yang pertama, berikut hukum mengkhususkan puasa pada hari Ahad. Maksudnya hari Ahad dia puasa. Tadi kita dah bincang dah apa hukum dia. Syarat nak dibolehkan dia boleh, tapi dengan syarat dia mesti kena apa? Dicantumkan. Hak yang nombor 4 tu jelas-jelas kata tak betul, dia tulis haram. Ini sekali bahasa Arab dah. So adakah sah, adakah makruh, adakah boleh, adakah haram? Ya, hukum kita ada apa? Ada 5 je kita dah bincang dah. Dia ada haram, wajib, makruh, harus dan juga sunat. Cuba hukum. Maksudnya kalau ikut dari sini cuma ada 2 saja kemungkinan di antara yang makruh ataupun haram.
Magdalena dia kata dia dah daftar tadarus. Boleh Magdalena, kita belajar sama-sama dalam tu. Magdalena, nanti tak payah cancel Magdalena. Nanti saya aturkan untuk Magdalena, ada guru khas untuk Magdalena. Yang ni saya belanja Magdalena, okay? Just make sure you istiqamah. Dan Magdalena, if you don't mind, saya sendiri pun akan boleh ajar you. Saya minta akan ada ustazah yang akan ajar you nanti. Saya akan khususkan staff saya seorang akan full untuk Ramadan untuk dengan you nanti, Magdalena. This my hadiah untuk you lah. InsyaAllah mudah-mudahan you kekal. Baik, jawapannya adalah makruh. Jawapannya adalah makruh. InsyaAllah. Kita tengok. Cik Su duduk pada tanggal yang pertama memenangi podium untuk soalan yang pertama. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Soalan pertama biasanya tak memberikan kesan sangat. Berikut hukum puasa hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Boleh tak puasa hari tasyrik, hari raya haji tu? Hari raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Boleh atau tidak? So, jawab dengan penuh hikmah. Jawab dengan penuh hikmah. Untuk Magdalena, dan saya rasa mungkin 20 ke 30 orang yang terawal yang daftar, yang mungkin masih pemulihan dalam bacaan Quran, saya willing to offer untuk bantu you baca. Dalam tempoh sebulan tu, kita buat sesi dalam 1 jam setiap hari. Kita baca Quran sama-sama. Saya pun bukan baca Quran betul sangat, tapi kita usaha sama-sama insyaAllah. InsyaAllah 30 orang, kita ambil 30 orang insyaAllah. Baik, apa hukum puasa pada hari raya haji? Yang puasa hari raya kedua, 3 dan 4 Zulhijjah. Raya Aidil-Adha ni. 10 confirm haram. Adakah 9, 12, 13 juga haram? Baik, jawapannya adalah haram. 134 orang je tanya. Oh, Cik Su dah dipotong. Afikah tiba-tiba datang. Entah dari mana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah. Kita tengok soalan yang ketiga. Berikut hukum seorang isteri berpuasa tanpa izinan suami. Haruskah aku, kata Sufyan Suhami? Adakah harus? Adakah haram? Adakah sah? Adakah tidak sah? Hukum. Ini bukan perbandingan sah atau tidak sah. Ini hukum. Hukum 5 tu ya, entah. Bila sebut hukum, fahamlah. Sama ada haram, harus, makruh, wajib ataupun sunat. Itu. Ini bukan persoalan boleh. Kalau boleh, baru sah ataupun tidak sah. Faham? Faham soalan bagi elok. Tonton jangan malu tengok. Sahabat kita Magdalena baru setahun mengenal Islam pun dia jawab dengan jawapan yang betul. Kalau tuan-tuan salah, form ucap balik malam ni. Tanya Magdalena jawab pada saya soalan yang sangat betul. Beberapa kali dah saya tengok dia jawab betul. 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah haram. Tanpa keizinan suami adalah haram. Dia kata ustaz, tadi ustaz kata sah, sebab tu saya kata dengar soalan bagi elok. Kalau ditanya boleh ataupun tidak, baru jawapannya sah atau tidak. Tapi kalau kata hukum, 5 je hukum. Haram, harus, makruh, sunat ataupun wajib. Settle. Next, kita tengok. Afikah menjuarai Nasrul naik pada tanggal yang kedua. Dan kita tengok masih lagi semua muka-muka baru yang tak pernah ada dalam podium kita. Tanya. Soalan yang keempat. Berikut hukum puasa pada bila-bila masa kecuali pada hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan puasa adalah berikut hukum. Kali lagi hukum puasa pada bila-bila masa kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Pada bila-bila masa. Tadi ingat yang last kali perbincangan kita sebelum penutup. Kata hail husani haram. Adakah betul haram? Jangan ikut hail husani kerana dia mungkin hanya pandai menyanyi. Berikut hukum. Bila sebut hukum sama hanya ada dia wajibal gunah terus. Kali ni macam mengaji tajwid dah. Sepuluh saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, jawapannya adalah haram. Ni tadi kita dah sebut dah. Pada hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan.
Ramai. Okey, baik. Next. Soalan yang kelima, berikut antara manfaat yang boleh diperoleh daripada ibadat puasa kecuali. Oi, ni politik kuat PPBM. Ada? Maksudnya manfaat yang boleh daripada ibadat puasa. Apa dia? Melatih diri daripada sabar, menjaga masa, memperkukuhkan kesihatan ummah, boleh berehat sepanjang hari di puasa. Ni logik. Ni seorang logik saja. Ibadat puasa ni buat apa sebenarnya kat kita ni? Kecuali. Saya pun tak tahu kenapa dia ribu lambang PPBM ni, orang kuat politik ni yang buat soalan ni. Oh, makna dia bersatu. Okay, come on. 10 saat, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Baik, jawapannya adalah boleh berehat sepanjang hari. Bukanlah Ramadan itu untuk bagi kita rehat sepanjang hari. Nah, Ramadan itu adalah untuk kita yang pertama melatih diri daripada sabar, menjaga masa, memperkukuhkan kesatuan ummah. Bila semua boleh berpuasa, maksudnya kita tunjukkan dalam keadaan kita ni mampu saja bersama. Ada titik persamaannya. Di antaranya dalam bab puasa. Baik, Afiqah kekal dengan menjarakkan mata hampir lebih kurang 35 mata. Oh, jauh ni. Tapi kena hati-hati, lambat sikit dia akan jadi masalah. Mac Dalina dia kata semangat, saya tengok start ceramah. Kami lagi semangat bila Mac Dalina berada bersama dengan kami. Satu vibe positif, aura yang sangat baik sebab you baru masuk Islam, tapi you nak belajar Islam. Memberikan tazkirah pada kami yang dah 30 tahun Islam ni, kalau duk malas lagi nak mengaji. Terima kasih Mac Dalina. Soalan ke-6, puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun iman. Puasa dalam bulan Ramadan, oh ni kuat politik, kuat penuh politik. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun iman. Tuan-tuan ingat, apa tu rukun iman, apa tu rukun Islam? Rukun iman, bukan rukun Islam. Nak buat kalut. Siapa salah ni memang hang mengucap kalimah syahadah oleh malam ni. Sebab rukun iman dan rukun Islam adalah ilmu wajib yang kita kena tahu. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Apa jawab salah memang nak kena tibai. Yang kalut sangat. 5 saat daripada sekarang. Jawapannya 46 orang. Ten. Siapa 46 orang ni mengaku cepat? Jangan kalut. Rukun iman yang kita duk mengaji lah tu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman qada dan qadar. Rukun Islam mengucap kalimah syahadah, solat 5 waktu, berzakat, wa saumu Ramadan, baru berpuasa bulan Ramadan. Kalut. Tahniah pada yang konsisten. Afiqah terjun sikit dah, mungkin dia jawab lambat sikit. Jawab lambat lebih baik daripada salah. Torik dah memotong. Soalan yang ke-7. Seseorang yang gila atau pengsan sepanjang hari dan tidak sedar walaupun 1 saat, maka terbatal puasanya. Tu Pak Long kita tu, semua rindu tu. 2-3 hari ke, esok dia akan keluar. Minta maaf, esok atau lusa. Saya pemegang cop raja-raja dengan ini mengumumkan 1 Ramadan jatuh kepada ataupun Ramadan pada tahun ni ditangguhkan. Come on. Seseorang yang gila atau pensan. Ini kita dah bincang dah semalam. Betul atau salah? Maksudnya batal atau tidak ni? Pensan je. Pensan. Dia buat pensan. Ada orang buat pensan. Ramadannya buat pensan. Bulan lain haram tak pensan pun. Apa hukum dia? Batal atau tidak ni? 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah batal. Walaupun 1 saat ketika jadi gila ataupun pengsan yang tak sedarkan diri, maka puasa itu dah terbatal.
Faham? Oh, Torik telah dipotong, jatuhnya selaju Pandalila Renong hilang dari radar. Tapi tak apalah, dia merasa juga duduk pada kedudukan podium yang pertama. Afiqah naik balik. Tadi dia bertaubat Azad. Potong dia naik balik nombor 1 balik. Yang ke-8, berikut contoh adab-adab dan sunat berpuasa kecuali baca soalan bagi elok. Yang pertama bersahur, yang kedua mempercepatkan berbuka puasa apabila terbenamnya matahari. Dan yang ketiga beriktikaf di masjid. Yang keempat mengumpat. Siapa salah soalan ni tuan-tuan, memang dia boleh dikategorikan sebagai dia boleh bagi pencen dan KWSP kot untuk Persatuan Makcik-makcik Bawang. Siapa jawab salah? Siapa salah, kita boleh bagi anugerah makcik bawang dekat dia dan minta buat caruman KWSP. Dah bagi clue dah tu. Baik, betul jawapannya mengumpat. Ni siapalah 7 orang ni, sayang oi. Bagi anugerah makcik bawang ada apa ni? Baik, Afiqah. Oh, Pak Tam. Tahniah Pak Tam. Adakah ni Pak Tam Rozaini? Pak Tam Rozaini, terima kasih sebab mai bagi kad Petronas untuk isi minyak. So saya akan gunakan untuk tim bagi sumbangan. Untuk yang Pak Tam bagi itu, kegunaan saya dia boleh bagi 50-50 kot voucher. Terima kasih. Mungkin dengan sebab tu Allah bagi rezeki malam ni. InsyaAllah Pak Tan terus bertahan insyaAllah. Soalan yang ke-9. Berikut hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Hukum madmadah dan memasukkan air ke dalam hukum secara berlebih-lebihan. Over sangat. Buah ayak dalam hidung ni sampai 3 tong dram. Sampai berlebih-lebih sangat, sampai jadi kepada pembaziran. Kalau berikut sampai pada pembaziran, apa akan jadi? Ada lagi 25 saat. Lima, 4, 3, 2, 1. Tek. Jawapannya adalah makruh. Kalau buat berlebih-lebihan adalah makruh. Tetapi kalau dia buat dengan kadar air yang biasa, jawapannya adalah sunat. Kalau berlebihan makruh. Kalau berlebih-lebih, over gila-gila punya, maka jadi haram. Faham tak? Oh, Pak Tam meneruskan dia punya tahta kejuaraan. Sama-sama kita doakan moga Pak Tam menang dengan asbab sedekah dia pada minggu lepas insya-Allah. Sah sekiranya salat sunat tarawih sebanyak 8 rakaat. Sah ke tidak 8 rakaat? Kau kena 20 ataupun 40 ataupun 60 ataupun 100 rakaat. Sah atau tidak? Maksudnya boleh ke tidak? Kalau tak boleh, kenapa tak boleh? Kalau boleh, kenapa boleh? Oh, Abang Fadli Fuad tak sempat join Kahoot. Tak apa Abang Fadli, no problem. Malam ni kita bagi chance dekat orang-orang lain. 20 saat lagi. Tuan-tuan, ingat dalam hukum bab jangan duk bergaduh dah berkaitan berapa bilangan solat tarawih. Sebab 8 boleh, 20 boleh. Nak buat 4 saja pun boleh, tak mau buat pun boleh. Cuma tak dapat lah pahala, sayanglah Ramadan Allah bagi kan. 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah boleh, sah sekiranya kalau buat 8 rakaat. So duk balah. Siapa balah buat ni kita start dia. Pak Tam terus. Dan yang seronoknya Pak Tam dan Hanani, markah mereka sedang terikat di antara satu sama lain.
Adakah ini namanya jodoh? Mari kita tengok siapa yang kena. Dan nombor 3 tak jauh mata, cuma berbeza 23 mata. Nombor 4 pun tak jauh, cuma berbeza 46 mata saja. So malam ni sangat sengit. Sengit gila. Zul Iman, ya, juara bertahan kita minggu lepas. Dah datang balik. Dia kata, apa ingat aku nak biar? Soalan ke-11. Berapakah rukun wudu? Pada muka. Ini soalan yang hari tu. Rukun wudu. Ambil. Berapa rukun wudu? Cek balik. Siapa yang tangannya tangkas, dia akan cepat-cepat tekan kat Google. Tapi yang noob, dia akan tunggu jawapan tu turun daripada langit. Jangan tertipu dengan nombor 9 tu. Mungkin itu juga clue. Atau blus-blus. Jangan hentam tuan-tuan. Ingat balik rukun wudu apa-apa. Mula dengan apa, habis dengan apa. 4 anggota wajib. Lepas tu perlukan tertib. Lepas tu perlukan niat. Total dapat berapa? Saya bagi dah jawapan. Yang wajib muka, yang wajib tangan, yang wajib kepala, yang wajib kaki. 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah 6. Tu dia 13 tu rukun semayang sayang oi. Banyaknya rukun wuduk hang. Ini basuh muka, basuh kepala, basuh hidung, basuh ketiak, basuh kaki, basuh pungkuk. Habis semua dia basuh sampai 13 ni. Rukun wuduk cuma 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib. Cukup. Nampaknya Pak Tam silap dan dia hilangan platform podium dia dan naik Hanani dan Husna Fazil dan berubah 100% terus podium kita pada malam ni. Baik, kita tengok seterusnya. Soalan yang ke-12. Berapakah rukun solat? Allah dah sebut dah tadi. Anak rasa mungkin 31. Jawapan dia apa? Siapa jawab 31 ni memang dia ni tak tahulah apa rukun yang dia tambah. Terbang, tolak, pelik belakang. Mungkin dia buat dengan komando rest. Dalam masa yang sama mungkin dia tak tahulah. Banyak ni kalau 31. Kalau yang soalan lambat tu maknanya maksudnya dari segi internet tu problem. Tu saya tak nak bantu lah tuan. Minta maaf. Tuan-tuan doa saya kaya. Nanti saya beli kencawang semua. Kita buat untuk kahwin game kencawang kita ya. 13 12 10 anda dah bagi jawapan dah pula. 5 4 3 2 1. Jawapannya adalah 13. Woi, siapa jawab 31? Apa semayang apa woi 31? Woi, 31 ni dia campur dengan yang kawat, lepas tu dengan lompat pelik belakang, tidur, berbaring semua ni. Jawapannya adalah 13 dalam mazhab Syafi'i. Hanani meneruskan kejuaraannya lagi. Hanya tinggal soalan terakhir. Dah share ke belum pengajian online Ustaz Yaakob Isra malam ni? Hampa tipu lah. Siapa tipu berdosa. Dah share ke belum? Ni soalan bonus. Ni siapa jawab salah, kita ban dia daripada masuk esok. Hui, laju soalan ni. Siapa salah, yang ni yang siap. Ada tak orang jujur? Tuan-tuan jujur. Kalau yang tak share, beritahu yang tak share tuan tak dosa pun. Tapi tuan tak ada markah dah muka. Bagus soalan ni, kena post tiap malam. Saya doakan ukhuwah Sanullah dia share sampai 10 grup. Saya doakan kaya, berjaya dan diberikan jadi billionaire dunia dan billionaire akhirat. Untuk ukhuwah Sanullah ni saya doa khusus pada kamu. Baik, 34 orang jujur betul ya. Tak apalah, tak dosa pun tapi
Boleh kalau boleh share lah tuan, sebab saya tak untung apa pun tuan-tuan share. Tapi kita untung sama-sama kalau ramai orang yang mendengar. Itu je. InsyaAllah. Ya, dan kita tengok podium yang terakhir. Siapakah yang menjadi juara pada malam ni dan membawa balik pulang 200 untuk keseluruhan. Yang ketiga, tahniah diucapkan kepada Husna Fazil. Ini adalah muka baru. Yang kedua, Faris adalah muka baru. Dan yang ketiga, juara pada malam ini. Jeng jeng jeng. Hanani menjadi juara Falah tempat keempat. Tempat yang kelima. Tahniah kepada semua. Tahniah kepada pemenang. Genap dia punya markah adalah 1,400. Benar, 14,000 dia punya markah. Nombor 2 kehilangan 67 mata, membezakan di antara juara dan juga naib juara. So Hanani, Faris dan Husna Fazil segera mesej di messenger page Muhammad Yaqub Yusra untuk saya automatic transfer malam ni. Saya minta maaf yang semalam saya tak sempat transfer sebab ada beberapa komitmen yang saya duk kali-kali saya lupa. Apa saya malam ni saya transfer. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat untuk kita semua insya-Allah. Sebelum menutup macam biasa, jom kita baca dulu Al-Quran. Apa ni? Surah Al-Kahfi. Boleh? Buka loudspeaker bagi satu rumah dengar insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan tu ada satu soalan yang kita tanya untuk pengajian bulan Ramadan. Kita takkan buat pukul 8.30 malam sebabkan itu adalah waktu nak sembahyang tarawih. Jadi saya nak minta tuan-tuan buat undian, adakah possible untuk kita buat yang pertama adalah selepas waktu sahur. Maksudnya habis waktu sahur, sembahyang subuh, kita start pengajian terus. Sebab kalau tak, tuan-tuan kita mungkin akan tidur. Tuan-tuan, tidur lepas subuh adalah waktu yang tak elok untuk tidur. Malah ada ulama mengatakan haram tidur selepas subuh. Dan siapa yang suka tidur lepas subuh, biasanya rezekinya akan terhalang. Rezekinya akan susah. So kalau tuan-tuan setuju, tuan-tuan undi kata nak buat lepas sahur. Kalau nak buat 9 pagi, maklumkan 9 pagi. Dan mungkin ada cadangan waktu lain, mungkin tuan-tuan boleh cadangkan. Cuma kita takkan buat malam sebabkan nak bagi laluan untuk solat tarawih. Nak bagi laluan untuk solat tarawih. Kalau saya selesa selepas sahur, maka kita akan satu habit baru, kita pasti akan bangun sahur sebab kita nak mengaji. Automatik kita akan betulkan habit tu insya-Allah. Nah, boleh buat undian, tuan-tuan klik saja. Awak tak boleh? Boleh. Boleh ha? Okey, baik. Okey, jom. Tuan-tuan boleh klik kat situ. Klik je tuan-tuan nak lepas sahur ke pukul 9 pagi ke. Ataupun tuan-tuan kata, Ustaz, kami nak waktu lain. Kami gerakkan, kami nak pukul 1 petang. Kami nak pukul 1 pagi. Kami nak pukul 4 pagi. Boleh undi. Tapi tuan-tuan mengajak pukul 4 pagi. Cubalah tuan-tuan cadangkan insya-Allah. Jom kita baca surah Kahfi ramai-ramai sambil-sambil untuk tuan-tuan undi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada semua. Dan tadi Mac tadi dia tanya dia tu, Ustaz, kalau dia tak boleh baca Quran, Mac setiap malam Mac dengar je baca Quran. InsyaAllah berterusan Mac baca Quran, mudah-mudahan Mac akan jadi orang yang boleh baca Quran dengan baik, lebih baik daripada kami semua, insyaAllah. Dan semua sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih banyak yang setia bersama kita daripada awal sampailah habis. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan ganjaran pahala dan masuk syurga tanpa hisap.